Lalu banyak perkara-perkara yang memberikan satu keadaan yang amat sukar kepada seluruh warga pendidikan, ibu bapa, murid-murid dan sektor pendidikan secara keseluruhannya. Jika kita lihat di sepanjang 2 tahun yang lalu, kita mencari pendekatan yang terbaik untuk memastikan walaupun dalam keadaan yang sukar, anak-anak kita akan terus dapat belajar dalam situasi yang bersesuaian. Dan jika kita lihat tahun 2022 ini, sekolah telah dibuka semula untuk penggal ketiga, sambungan kepada sesi sebelum ini pada tahun 2021, sebelum mereka naik ke tahun ataupun tingkatan berikutnya pada bulan Mac tahun ini. Dalam tempoh 2 bulan ini, kita akan gunakan sebaiknya untuk membolehkan anak-anak kita menguasai tahap-tahap penguasaan yang diperlukan dan menyediakan mereka sebelum mereka naik ke tahun atau tingkatan yang berikutnya pada bulan Mac. Dan sebaik-baiknya, jika kita lihat seperti mana kita sebut, melihat keadaan semasa yang begitu sukar, namun kami di KPM seboleh-bolehnya ingin memastikan supaya sesi persekolahan 2022 secara bersemuka dapat kita teruskan. Sebab itu, dalam apa jua keadaan, kita sentiasa bekerjasama rapat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi memastikan supaya anak-anak kita dapat terus hadir bersemuka di sekolah walaupun kita tahu terdapat risiko untuk berlakunya peningkatan jangkitan COVID-19. Namun apa sahaja yang kita laksanakan, kita sentiasa duduk berbincang, mengambil pandangan Kementerian Kesihatan Malaysia, dan kita yakin dengan kerjasama ibu bapa serta anak-anak serta seluruh warga sekolah, insya-Allah anak-anak kita dapat terus hadir secara bersemuka untuk tahun 2022 ini. Apa jumlah jangkitan yang diterima laporan? Adakah benchmark tertentu untuk berkaitan dengan jangkitan di sekolah ini, memandangkan sekolah baru dibuka dan kita lihat bahawa ada jangkitan yang berlaku ini adalah jangkitan yang berlaku di luar sekolah, daripada keluarga dan sebagainya. Kita akan terus memantau jangkitan-jangkitan sekiranya ada berlaku jangkitan ataupun kluster-kluster dalam sekolah. Kita akan terus membuat pemantauan dari semasa ke semasa. Dan kita perlu ingat dalam konteks kita bergerak ke fasa endemik, apabila virus ini telah berada dalam masyarakat, maka akan ada murid-murid yang mungkin positif mendapat daripada keluarga, mak, ayah dan sebagainya. Apa yang paling penting adalah untuk mereka sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Dan kita dah tetapkan bagaimanakah keadaannya. Sebagai contoh, apabila minggu ini kita umumkan, sebelum ini 10% murid sekolah rendah dilaksanakan saringan menggunakan saliva di sekolah. Namun begitu, bermula pada minggu ini, saliva test ini kita berikan kitnya kepada ibu bapa kepada anak-anak ini untuk dibawa balik dan dilaksanakan di rumah. Jadi SOP-nya adalah untuk ibu bapa, bagi anak-anak mereka yang dibekalkan kit tersebut, perlu memastikan test tersebut betul-betul dilaksanakan dan melaporkan keputusannya kepada pihak sekolah. Jadi kita mohon kerjasama ibu bapa untuk betul-betul melaksanakan, kerana ianya sebahagian daripada langkah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dalam National Testing Strategy. Jadi kita alhamdulillah semalam mula dilaksanakan dan kita dapat lihat bahawa pelaksanaannya berlangsung dengan baik. Apa yang paling penting adalah untuk ibu bapa terus memaklumkan, melaksanakannya mengikut tata cara yang ditetapkan dan memaklumkan keputusan kepada pihak sekolah. Apa yang penting, ibu bapa perlu sedar sekiranya tidak dilaksanakan mengikut tata cara yang baik, yang akan terkesan bukan sahaja anak mereka tetapi kawan-kawan mereka di sekolah, guru-guru di sekolah juga. Sebab itu, seperti mana saya sebut tadi, as long as kita bersama-sama bekerjasama memastikan SOP yang ditetapkan itu dapat dipatuhi, kita yakin sesi persekolahan ini dapat terus berlangsung dengan baik dan selamat. Ada KPM letakkan satu benchmark ataupun seandainya jangkitan itu berlaku, akan berlaku penggiliran semula untuk mencapai itu kita bincang dengan Kementerian Kesihatan. Kita pantau keadaan dan kita bincang dengan Kementerian Kesihatan. Sebab itu setiap langkah ini kita bincangkan
bagi memastikan mencari right balance. Bukannya sesuatu yang mudah, ya. Ada mencari right balance antara untuk kita membawa anak ini dengan penggiliran atau tanpa penggiliran dan sebagainya. Itu merupakan satu pendekatan yang perlu diperincikan. Jadi kita perincikan di peringkat kita, kemudian kita bincang dengan Kementerian Kesihatan. Alhamdulillah setakat ini kita bawa masuk murid sekolah rendah mula bawa masuk tanpa penggiliran, murid tahun 1, tahun 2 dan juga tahun 6, ya. Murid tahun 1 ini kerana mereka untuk 1 dan 2 ini kerana dalam tempoh 2 tahun ini mereka tidak pernah mendapat sesi persekolahan yang penuh dalam tempoh 2 tahun ini. Dan murid tahun 6 kita bawa masuk mereka untuk memastikan bahawa mereka betul-betul bersedia sebelum mereka ke sekolah menengah. Ya, itulah bantuan wakalah zakat yang disampaikan pada hari ini. Kita sampaikan komputer riba kepada anak-anak asnaf hasil sumbangan daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Saya ucapkan jutaan terima kasih melalui program wakalah zakat ini kita dapat membantu anak-anak asnaf, ya. Hari ini juga ada PHB, ya, pemodalan tanah berhad yang turut sama menyumbang. Jadi dalam konteks Kementerian Pendidikan seperti mana yang kami selalu sebut, apabila kita bercakap tentang pendidikan, kita perlu gembelengkan semua pihak bagi memastikan semua pihak bersama-sama dengan kita dan mencari ruang dan peluang untuk semua anak-anak yang perlu dibantu dapat dibantu dengan baik. Datuk, selain daripada berbincangan berterusan dengan JKM, apa lagi inisiatif di bawah KPM untuk pastikan sesi persekolahan bersemuka ni dapat dilaksanakan tahun ini? Apa yang kita ini adalah pematuhan SOP. Kadang-kadang sekolah ini apabila mula dibuka dan dah dibuka untuk satu tempoh, masing-masing dah mula rasa selesa. Sebab itu kita sentiasa turun, ya. Kami dah telah minta pihak JPN dan PPD sentiasa turun ke bawah untuk memastikan SOP ini sentiasa dipatuhi, terutamanya pemakaian pelitup muka dan juga pengudaraan. Pengudaraan merupakan satu lagi komponen yang kita sentiasa tekankan, bukan saja dalam kelas, termasuk juga dalam bilik guru dan juga bilik-bilik khas. Ya, dalam konteks ini memang kita beri perhatian khusus kepada pemantauan SOP ini untuk kita pastikan supaya kita dapat teruskan sesi persekolahan dengan baik. Selain daripada itu, kita sentiasa berpesan, ya, kepada ibu bapa untuk berpesan kepada anak-anak mereka. Anak-anak ini kena sentiasa diingatkan bahawa kepentingan untuk mereka mematuhi SOP yang telah ditetapkan supaya nanti sepanjang tahun ini insya-Allah, ya, kalau keadaan kita dapat laksanakan pembelajaran ini dengan baik dan kita dapat teruskan sepanjang 2022 ini secara bersemuka. Datuk, baru ni pun ada permintaan daripada ibu bapa yang subjek pelajar sekolah rendah terlalu berat, terutama grade 1 dan rumah dan background. Jadi adakah isu ini akan diambil kira dalam kurikulum yang akan diribas nanti? Seperti mana saya sebut tadi dalam ucapan saya, antara tumpuan kita pada tahun 2022 ini adalah tentang pembangunan kurikulum, ya, pembangunan kurikulum. Kerana kita perlu faham bahawa kurikulum ini dia ada cycle dia. Ramai yang sebelum ini bercakap tentang mengapa tak ditukar dan sebagainya. Kita ambil pandangan tersebut. Namun kita perlu ingat bahawa dia ada cycle turutan kurikulum ini, untuk di mana murid tahun 1 itu pusingannya sampai kohort tahun 1 yang ambil first kali pertama itu sampai ke tahun 6. Jadi 2022 ini murid tahun 6, yang 2022 ini merupakan satu kohort yang mengikuti kurikulum yang sebelum ini, ya. Yang sekolah menengah dia sampai tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Jadi cycle ni telah tamat dan kita 2022 akan memberi tumpuan khusus kepada kurikulum ini. Kita ambil kira semua pandangan yang diberikan dan insya-Allah kita akan pastikan supaya pembangunan kurikulum ini dapat mengambil kira bukan saja pandangan tetapi juga keadaan dan persekitaran di luar sana bagi memastikan anak-anak kita bersedia, ya, apabila mereka keluar daripada sistem pendidikan dalam tempoh 6 tahun di sekolah menengah, 5 sekolah rendah, 5 tahun di sekolah menengah ini, pada waktu itu apa yang dipelajarinya masih relevan dengan keadaan semasa. Okey. Alright. Okey. Dalam ucapan saya tadi, saya menekankan tentang apa yang kita pelajari dari hasil daripada lawatan kami ke bawah, ya, untuk melihat apa sebenarnya berlaku di bawah ini. Saya kongsikan dalam tempoh
hampir 22 bulan ini, dalam tempoh 22 bulan ini saya telah melawat ke 277 institusi, ya. Tempoh 2 bulan ini kita dah melawat 277 institusi di seluruh negara. Daripada situ kita dapat lihat apakah penambahbaikan yang perlu dilaksanakan, dan antaranya adalah untuk mengurangkan pembaziran dalam konteks utility di sekolah, termasuklah bil air. Jadi kita sedang bangunkan satu sistem supaya kesemua bil air ini diletakkan dalam satu dashboard bagi membolehkan pengetua dan guru besar melihat sendiri, ya, bil air perbelanjaan mereka berbanding dengan sekolah-sekolah lain, dan untuk kita melihat manakah sekolah yang mana bil airnya melebihi kadar ratio yang telah ditetapkan. Jadi ini membolehkan kita melihat apakah puncanya, sama ada puncanya dari segi pembaziran itu sendiri ataupun pipe-pipe lama yang telah bocor di bawah sana. Jadi kita tahu tentang puncanya, membolehkan kita melaksanakan intervensi yang lebih cekap untuk kita pastikan supaya kita dapat jimatkan pembelanjaan utility yang banyak pembaziran ini dalam konteks tertentu, ya. So pembaziran tu berapa banyak bil yang dicatat masa dia? Itu sebab saya kata dia banyak. Jadi sekolah ni berbeza-beza. Ada sekolah yang waktu kami melawat dalam tempoh PKP, ya, walaupun sekolah ditutup, bil airnya masih beribu-ringgit. Kalau maknanya itu satu keadaan di mana agak janggal. Sekolah ditutup, tidak ada murid di sekolah, tapi bil airnya beribu. Sebab itu kita go satu persatu, ya, untuk melihat apakah puncanya. Saya juga menyentuh tentang bagaimanakah pengurusan inventory kementerian yang kita hasil daripada lawatan di bawah. Kita tengok banyak aset-aset kementerian yang tidak digunakan secara optimum. Jadi macam manakah kita nak pastikan supaya setiap aset yang dibeli itu digunakan secara optimum. Bagaimana kita lihat ada aset-aset dalam konteks tadi saya bercerita oven sebagai contoh, ya, berbelas-belas oven tidak pernah digunakan. Sedangkan ada keperluan untuk institusi kita yang melaksanakan program catering sebagai contoh. Jadi kita boleh pindahkan. Sebab itu satu inventory management system yang lebih menyeluruh akan dilaksanakan, dan kita telah mula laksanakan dalam konteks pengurusan banjir. Ya, perabot-perabot yang rosak ini kita ada satu senarai di manakah sekolah yang ada lebihan perabot akan dibawa daripada sekolah ini ke sekolah-sekolah yang memerlukan. Jadi ianya merupakan satu pendekatan pengurusan aset yang lebih cekap, ya. Okey. Lagi. Alright, settle. Thank you. Terima kasih.